Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersiaran lagi dalam program Bual Bicara Tanah yang memberi fokus kepada sistem e-tanah. Sistem e-tanah merupakan satu sistem yang mana bahagian ICT ataupun BPICT merupakan bahagian yang menyelaras ataupun menyelia sistem pembangunan dan juga pelaksanaan sistem e-tanah. Hari ini kita akan berkongsi yang mana sebelum itu saya akan perkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Tengku Rohana binti Tengku Nawawi iaitu pengarah bahagian pengurusan ICT pentadbiran tanah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai JKPTG. Yang Mulia Tengku merupakan lepasan sarjana muda daripada Universiti Utara Malaysia dalam jurusan pengurusan awam dan beliau telah melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang pengurusan sumber tanah dari Universiti Putra Malaysia. Yang Mulia Tengku telah memulakan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam pada tahun 2002 sebagai pegawai tadbir dan diplomatik. Pada tahun 2003 hingga 2014, Yang Mulia Tengku telah berkhidmat dalam pelbagai jabatan seperti Unit Perancang Ekonomi dan Pentadbiran Awam di Jabatan Perdana Menteri dan juga Jabatan Audit Negara. Pada tahun 2014 sehingga 2018 pula, beliau telah berkhidmat di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian dalam pelbagai unit seperti bahagian harta tanah persekutuan, bahagian penguatkuasaan dan hasil persekutuan dan bahagian pengurusan tanah dan perundangan. Selepas itu, beliau telah dilantik sebagai Ketua Integriti di Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli pada tahun 2018 sehingga 2019. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai pengarah bahagian pengurusan ICT pentadbiran tanah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan sehingga kini. Panel kita ini mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam pengurusan tanah persekutuan khususnya dan saya percaya topik pada hari ini beliau dapat berkongsi dan memberikan maklumat terkini mengenai topik kita bersama-sama pendengar. Yang Mulia Tengku Rohana, sejak beberapa tahun ni kita selalu dengar berkenaan dengan sistem e-tanah. Mungkin Yang Mulia Tengku boleh terangkan apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem e-tanah dan mungkin menceritakan sedikit mengenai sejarah penubuhan ataupun pelaksanaannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Suraya Jemari yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah di BPICT JKPTG ya. Dan menyentuh berkenaan dengan topik bual bicara topik tanah pada hari ini berkenaan dengan sistem e-tanah ya. Suka saya nak memaklumkan kepada sidang penonton iaitu sistem e-tanah ini adalah merupakan sistem elektronik ya. Untuk makluman sidang penonton juga, pada masa ini ya, di kebanyakan di pentadbiran tanah mereka pentadbiran tanah menggunakan sistem pendaftaran tanah berkomputer yang mana kita kenali juga sebagai SPTB. Jadi sistem e-tanah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan ini adalah untuk menggantikan sistem SPTB tersebut ya. Dan sistem e-tanah ini juga merupakan aspirasi Kerajaan Persekutuan ke arah kerajaan elektronik ya. Ianya seiring dengan program transformasi kerajaan yang mana sistem ini bertujuan untuk mempercepatkan urusan tanah oleh pengguna di pejabat tanah dan juga capaian maklumat oleh pelanggan-pelanggan iaitu klien-klien di pejabat tanah ini tanpa kita mengabaikan aspek keselamatan ya. Sidang penonton sekalian, sedikit kronologi macam mana sistem e-tanah ini diperkenalkan di pentadbiran tanah ya. Sistem e-tanah ini secara rintisnya kita telah laksanakan di negeri Pulau Pinang pada tahun lebih kurang 2002 lebih kurang ya. Dan seterusnya kita perluaskan di Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dan macam mana sistem ini dibangunkan? Ia menggunakan peruntukan pembangunan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun.
walau bagaimanapun berdasarkan kaedah ini ataupun model ini terdapat beberapa kekangan yang mana kita sukar untuk menambah baik sistem ini mengikut keperluan ataupun kehendak pengguna. Jadi mengambil daripada isu tersebut, Kerajaan Persekutuan kita telah perkenalkan pelaksanaan sistem e-tanah dengan menggunakan konsep ataupun business model public-private partnership ataupun kerjasama awam swasta, ya, Puan Suraya. Jadi menggunakan business model ini, dia adalah secara bentuk konsesi yang mana penambahbaikan kepada sistem e-tanah tersebut kita boleh laksanakan secara berterusan tanpa ada kekangan peruntukan ini. Ya. Untuk makluman sidang penonton juga, sistem e-tanah pada masa ini kita telah pun go live ataupun digunakan di Pejabat Tanah PTG Kuala Lumpur. Kita telah laksanakan di pentadbiran tanah di seluruh Perak dan juga di Putrajaya dan juga Pejabat Tanah Labuan. Ya, itu telah digunakan di 4 negeri ataupun wilayah, 3 wilayah dan 1 negeri ini. Dan seterusnya, pada masa ini kita sedang giat untuk membangunkan sistem e-tanah di negeri Selangor yang mana kita jangka akan boleh digunakan pada tahun 2023. Ianya akan disusuli dengan negeri-negeri lain seperti Pahang, Terengganu, Johor, Kedah, Perlis dan juga Kelantan. Jadi semua negeri di Malaysia ini insya-Allah ya kita target akan menggunakan sistem e-tanah menjelang tahun 2024. Tidak lupa juga Puan Suraya ya, ada 3 lagi negeri yang mana kita dah laksanakan sebelum ni sistem e-tanah. Kita juga bercadang untuk menambah baik sistem e-tanah di 3 negeri ini iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. Jadi kita mengambil kira kekangan ataupun isu-isu pelaksanaan sistem di 3 negeri ini dan kita akan melibatkan mereka juga di dalam projek PFI ini. Jadi itu sedikitlah Puan Suraya berkenaan dengan sistem e-tanah. Jadi sistem e-tanah ni sebenarnya satu sistem pentadbiran tanah negeri yang mana sistem e-tanah ni boleh menghimpunkan sistem-sistem lain ataupun sistem-sistem pentadbiran tanah negeri sebelum ni lah ya. Ya, betul Puan Suraya. Okay. Kalau dilihat daripada pelaksanaan dan pembangunan, mungkin Yang Mulia Tengku boleh terangkan apakah ciri-ciri sebenarnya yang sistem e-tanah ni berikan. Mungkin apakah kelainan sistem e-tanah ni dengan sistem-sistem yang sedia ada di negeri-negeri lah. Okay. Puan Suraya, kalau saya nak ceritakan ciri-ciri sistem e-tanah ni terlalu banyak ya. Mungkin tak cukup slot untuk kita untuk pagi ni. Tapi saya akan terangkan ciri-ciri utama apa itu yang membezakan sistem e-tanah dengan sistem sebelumnya yang digunakan di pejabat tanah ya. Yang mana ciri-ciri utama sistem e-tanah ini ianya adalah berasaskan web ataupun web based lah kalau kata menggunakan teknologi sekarang ni, term teknologi sekarang. Yang mana ianya web based ini kita ada seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan maklumat tanah itu boleh diakses oleh pengguna pelanggan kita di hujung jari pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana jua. Ya, itu adalah ciri yang paling pentinglah membezakan sistem e-tanah dengan sistem yang lain. Ya. Dan sistem ini juga menggunakan satu pangkalan data ataupun database untuk kesemua modul-modul. Ya. Kalau sebelum ini SPTB, dia hanya menggunakan pendaftaran sahaja. Kita ada modul pendaftaran sahaja. Tetapi dengan adanya e-tanah ni, kesemua 9 modul menggunakan satu pangkalan data sahaja. Ya. Apa itu 9 modul? Kita ada modul pendaftaran, modul hasil, modul strata, lelong, penguatkuasaan pengambilan, pelupusan dan sebagainya lah ya, dan juga konsen. Jadi itu kesemua 9 modul dia berada di dalam satu database yang mana kita merasakan ini adalah satu sistem yang meliputi semua keperluan pengguna di pejabat tanah dan juga keperluan pelanggan. Dan ciri-ciri yang lain juga berkenaan dengan sistem e-tanah ini ialah data ya, data digital yang terdapat di dalam sistem e-tanah itu tidak boleh disangkal, yang mana ianya tertakluk ataupun termaktub di dalam Kanun Tanah Negara
khususnya di bawah jadual ke-16 ya. Jadi apa maklumat-maklumat ataupun data-data yang terdapat di dalam sistem e-tanah itu ianya adalah maklumat yang final ataupun yang mutakhir lah, yang boleh digunakan di mana-mana sahaja ya. Dan ciri-ciri e-tanah yang lain juga ya, kita ada tanda tangan digital. Ini juga satu batu loncatan untuk kita melaksanakan urusan secara atas talian ya. Ianya juga seiring dengan kehendak kerajaan lah, yang mana menggalakkan pentadbiran kerajaan sekarang ini berurusan secara atas talian sepenuhnya ataupun end to end sepenuhnya ya. Jadi dengan adanya inisiatif tanda tangan digital yang diperkenalkan di dalam sistem e-tanah ni, contohnya hak milik tanah ataupun geran tanah lah ya, perkataan layman kita telah pun menggunakan tanda tangan digital. Okay. Dan ciri-ciri yang lain juga adalah kalau kita pergi ke kaunter-kaunter di pejabat tanah yang menggunakan sistem e-tanah ni, kita ada spot counter. Kita panggil spot counter, iaitu single point of contact. Yang mana spot counter ni satu ciri-cirinya adalah dia moden ya. Kita nampak ciri-ciri dia moden, dan yang ciri yang paling penting sekali ialah pelanggan boleh berurusan di satu kaunter sahaja untuk kesemua urusan. Kalau kata dia nak bayar hasil pun boleh pergi ke kaunter itu, nak buat perserahan apa-apa urusan pun boleh pergi ke kaunter yang sama. Tak perlu lagi nak pergi naik ke tingkat atas ataupun pergi ke kaunter sebelah untuk pelbagai urusan. Dan juga sistem ini juga berintegrasi lah dengan sistem-sistem di agensi-agensi lain yang berkaitan dengan e-tanah ya. Contohnya Jabatan Pendaftaran, kita ada Lembaga Hasil, kita juga berintegrasi dengan Suruhanjaya, Syarikat Malaysia dan lain-lain lagi. Kalau kita lihat daripada penerangan yang Mulia Tengku tadi, banyak perkara ataupun ciri-ciri sistem ini yang boleh memberi kebaikan kepada kita, khususnya rakyat lah, ataupun pengguna-pengguna sistem e-tanah ni. Mungkin Yang Mulia Tengku boleh terangkan juga bagaimana rakyat ataupun pengguna nak mendapatkan akses ataupun mengakses sistem e-tanah ini. Mungkin boleh terangkan sedikitlah. Mungkin ada antara para penonton kita yang berminat untuk menjadi pengguna sistem e-tanah, mungkin ada di pejabat PTJKL ya. Ya, betul. Okey, soalan yang baik Puan Suraya dan juga para penonton sekalian ya. Jadi sistem e-tanah ni ya, kalau kata pengguna ataupun penonton yang dikasihi sekalian nak menggunakan sistem e-tanah ni, syarat pertamanya kena ada tanah lah di negeri-negeri tersebut. Betul. Ya, kalau tak ada tanah di negeri tersebut, tak bolehlah kita nak menggunakan sistem e-tanah untuk tujuan transaksi di negeri tersebut ya. Jadi contohnya untuk di Kuala Lumpur kena ada tanah di KL, Putrajaya, Labuan dan juga negeri Perak. Jadi macam mana cara untuk mengaksesnya? Tuan-tuan dan puan-puan boleh ke portal awam sistem e-tanah yang juga boleh diakses melalui portal pejabat tanah tersebut, 4 negeri yang saya nyatakan tadi tu. Jadi boleh klik di mana-mana portal ataupun laman web 4 negeri ini. Di situ dia dah ada portal awam e-tanah dan instruction ataupun arahan cara penggunaan tersebut boleh didapati di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah urusan-urusan secara atas talian yang disediakan di dalam e-tanah. Contohnya nak buat carian persendirian, carian rasmi, nak buat konsen secara atas talian pun dah ada di dalam sistem e-tanah ini. Menarik. Dan mungkin kita boleh cubalah hari ni. Siapa-siapa silakan. yang ada tanah di 4 negeri itulah. Di mana? Di KL, Perak, Putrajaya dan Labuan. Okey. Okey, Yang Mulia Tengku, mungkin itu bagi pihak pengguna. Mungkin ada kebaikan ataupun faedah kepada agensi-agensi lain bagi penggunaan e-tanah ni. Ya. Untuk agensi-agensi lain ataupun pengguna awam lah ya yang nak menggunakan sistem e-tanah ini, ialah selain daripada urusan secara atas talian yang saya nyatakan tadi tu, kalau kata ada juga yang masih lagi nak pergi ke kaunter pun bolehlah ya. Boleh pergi ke kaunter, dia tak ada masalah. Bukan kata kita laksanakan sistem e-tanah ni kita dah tutup dah kaunter, tidak macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kaunter masih lagi ada, dan kaunter e-tanah ni dia lebih friendly lah, lebih mesra pengguna.
yang macam bagaimana yang saya nyatakan tadi, dia boleh berurusan di satu kaunter sahajalah untuk pelbagai urusan. Dan selain itu dia juga boleh mengurangkan kos lah, mengurangkan kos dan juga merupakan kita inline dengan inisiatif Kerajaan Persekutuan sekarang ini yang dipelopori oleh pihak mampu untuk mendigitalkan perkhidmatan awam dan juga yang paling penting sekali kita nak memudahkan rakyat lah untuk berurusan di pentadbiran tanah ni ya. Okey. Okey, biasa kita kalau dengar, biasa kita nak menggunakan sistem baru ataupun apa ni aplikasi yang baru, mungkin ada tambahan fee kan. Jadi mungkin boleh Yang Mulia Tengku maklumkan adakah pertambahan fee bagi setiap transaksi ataupun urusan menggunakan sistem e-tanah ni? Okey, berhubung dengan fee ya, kita fahamlah dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan semua mungkin ada yang kehilangan kerja, yang ada kehilangan punca pendapatan dan sebagainya ya. Tetapi jangan risau. Sistem e-tanah yang kita perkenalkan ini tidak melibatkan apa-apa caj tambahan kepada pengguna. Caj pembangunan sistem dan penambahbaikan sistem ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi pengguna-pengguna sekalian tidak perlu risaulah ya. Pelanggan-pelanggan pejabat tanah tidak perlu risau apabila berurusan menggunakan sistem e-tanah ni, sama ada secara atas talian ataupun di kaunter, tiada caj tambahan yang dikenakan kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila berurusan di pejabat tanah. Ini merupakan satu berita ataupun maklumat yang baiklah saya rasa kepada pengguna ataupun rakyat di luar sana. Sebab bila kita nak guna sesuatu sistem tu, kita kalau boleh nak yang sedia ada cukuplah. Maknanya kalau ada kena bayar untuk carian persendirian, bayar sekian sajalah. Tidak betul. perlu ada ekstra mungkin 50 sen ke. Tak ya. ada. Alhamdulillah. Okey, sistem e-tanah ni sistem baru, agak barulah ya. Mungkin ada isu ataupun cabaran-cabaran yang pihak Yang Mulia Tengku hadapilah semasa kita buat pembangunan ataupun pelaksanaan sistem e-tanah ni. Mungkin Yang Mulia Tengku boleh kongsi dengan penonton isu-isu ataupun masalah yang kita hadapi sepanjang pelaksanaan e-tanah ni, dan mungkin ada cadangan ataupun penyelesaiannya lah. Okey, sidang penonton sekalian ya. Tidak dinafikan apabila kita memperkenalkan sesuatu sistem yang baru ataupun teknologi yang baru, akan terdapat kekangan ataupun halangan ataupun bantahan ya di peringkat awalnya. Bukanlah kata semua menghalang ataupun membantah pelaksanaan sistem e-tanah ini, tidak ya. Akan ada sedikit ya di hujung-hujung tu isu-isu di dalam pelaksanaan sistem ini. Walau bagaimanapun ya, ia tidak menghalang kejayaan pelaksanaan sistem e-tanah. Contoh antara halangan yang ataupun kekangan lah yang saya boleh katakan ya dalam pelaksanaan sistem e-tanah ini, sistem ini sebab sebelum ni kita dah biasa dengan secara manual ya, kita dah biasa menulis ataupun meminitkan apa-apa perkara ataupun surat secara manual. Tetapi dengan adanya sistem ni, semuanya perlu dilaksanakan menggunakan sistem ya. Perserahan daripada pengguna, daripada pelanggan melalui sistem. Jadi seterusnya untuk urusan-urusan seterusnya pun menggunakan sistem. Jadi nak tak nak pengguna-pengguna dalaman di pentadbiran tanah ni perlu buka sistem e-tanah tersebut untuk melaksanakan tugas mereka. Ini ada sedikit berbezalah ya, berbeza dengan cara manual sebelum ni. Itulah yang antara yang utama yang kita nampaklah sedikit kekangan. Dan seterusnya biasalah apabila menggunakan teknologi baru ni, untuk membiasakan kita nak menggunakan sistem tersebut, dia ambil masa. Bukan mereka menolak, tetapi mereka memerlukan masa untuk membiasakan dengan sistem e-tanah. Apabila mereka telah biasa, kita lihat mereka enjoy ataupun mereka suka, lagi seronok sebab lagi mudah kerja mereka untuk mendapatkan maklumat di dalam sistem e-tanah ni. Sebelum ni mereka kena pergi buka bilik fail nak dapatkan maklumat dan sebagainya kan. Jadi apabila ada sistem e-tanah ni, mereka lagi seronok sebab nak
dapat sesuatu maklumat tersebut boleh akses dalam sistem e-tanah sahaja. Dan juga untuk unit-unit lain, contohnya apabila buat perserahan di pendaftaran, tetapi unit lain, contohnya unit hasil pun boleh tahu juga apa status permohonan tersebut untuk tindakan di pihak unit mereka lah. Jadi antara unit-unit ni dia tidak terputus maklumat dan maklumat yang diperoleh mereka adalah yang terkini lah. Okay. Real time lah maknanya. Yes, real time. Jadi So, mereka sangat happy dengan penggunaan sistem e-tanah apabila mereka dah biasa dengan sistem ini. Biasalah kan, kalau sistem baru ni nak guna tu nak kena belajar dulu kan. Dan akhirnya memudahkanlah. Betul. Okay. Mungkin kita boleh cerita pasal way forward pula. Okay, sekarang ni kita dah ada sistem e-tanah dan kita akan pergi ke seluruh Semenanjung. So insyaAllah 2024 kita akan menikmati sistem e-tanah di setiap negeri lah. Jadi mungkin apakah arah tujuan ataupun arah masa depan sistem e-tanah ni? Jadi sistem e-tanah ni kita tidak berhenti setakat mana pembangunan dia sahaja. Kalau kita lihat teknologi dia sentiasa berkembang, sentiasa evolve, dan begitu juga sistem e-tanah kita tidak boleh berhenti setakat ini sahaja. Sistem ni juga perlu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi untuk pada masa akan datang kita akan mengkaji ataupun sekarang pun kita sedang mengkaji cadangan penggunaan blockchain. Dekat mana-mana sistem di dunia ni pun dah ada teknologi blockchain. Jadi tidak lari dengan e-tanah, kita juga sedang mengkaji macam mana kita nak embeddedkan blockchain ini di dalam sistem e-tanah. Dan teknologi blockchain ni dia tidak dapat dilaksanakan selagi mana urusan-urusan di pejabat tanah itu dia berbentuk dual. Maksudnya ada setengah guna sistem and then dia berhenti guna secara key in ataupun key in sahaja dan terus menggunakan sistem. Dia tak boleh macam tu. Dia kena daripada awal sehingga akhir kena secara end to end sepenuhnya. Jadi kekangan tersebutlah yang menyekat kita nak melaksanakan teknologi blockchain. Walau bagaimanapun kita tidak berhenti di situ. Pada masa ini bahagian di JKPTG iaitu bahagian dasar dan konsultasi sedang menambah baik aspek perundangan kanun tanah negara itu supaya seiring dengan perkembangan teknologi. Kita nak KTN kita ni adalah KTN untuk digital lah, untuk kerajaan digital, yang mana terdapat dokumen-dokumen ataupun borang-borang berkanun yang pada masa ini masih lagi mendeterikan tanda tangan hidup yang kita panggil So kita nak ubah ataupun nak pindah perundangan tersebut untuk membolehkan tanda tangan digital dilaksanakan ataupun dilaksanakan di atas borang tersebut. Jadi sekarang ini di BDK sedang mengkaji pelaksanaan online presentation and registration ataupun OPR kita panggil. Dan kita juga memperkenalkan teknologi private cloud yang mana kita nak mengurangkan penggunaan infrastruktur server-server di negeri-negeri ini kepada satu server sahaja yang kita panggil private cloud lah. Dan juga ciri-ciri yang paling baik sekali adalah penggunaan hak milik digital ataupun hak milik elektronik. Ini adalah satu ciri yang saya rasa semua orang suka. Kalau kita lihat di JPJ sekarang ni pun geran-geran hak milik kenderaan pun dah dalam bentuk digital, bentuk yang simple kan. So begitu juga dengan geran tanah lah, kita nak ubah ataupun nak pindah perkara tersebut, Puan Suraya. Bagus tu, ciri-ciri yang menarik supaya kita online kan semua. Ya, betul. Okey, mungkin ada akhir kata daripada Yang Mulia Tengku mengenai sistem e-tanah ataupun mungkin harapan? Jadi harapan saya harapan kita untuk sistem e-tanah ni kita tidak dapat lari dengan teknologi semasa, dan penggunaan sistem e-tanah ni saya lihat di pentadbiran tanah ada satu keperluan. Ianya untuk memudahkan, dia tidak lari. Tujuan sistem melaksanakan sistem e-tanah ni adalah untuk merakyatkan pentadbiran tanah supaya dia lebih mesra dengan rakyat dan juga seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Dia memenuhi hasrat anak-anak muda sekarang ni untuk mendapat akses maklumat tanah secara atas talian dan sebagainya lah, Puan Suraya. Rasa itu yang ciri-ciri yang ataupun
aspirasi ataupun hasrat yang paling penting lah untuk sistem e-tanah ni. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada panel kita Yang Mulia Tengku Rohana binti Tengku Nawawi atas masa yang diluangkan bersama-sama kita untuk mengupas topik buah bicara ini. Semoga perkongsian ini mendapat sedikit sebanyak para penonton kita mengenai maklumat terkini pembangunan sistem e-tanah di Malaysia. Kita doakan agar pelaksanaan sistem e-tanah ini dipermudahkan dan dapat membantu kita khususnya rakyat dalam melaksanakan urusan tanah yang dengan lebih mudah, cepat dan juga selamat. Terima kasih juga kepada pendengar dan penganjur buah bicara pada hari ini iaitu Bahagian Pengurusan dan Perundangan JKPTG. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.